semata hanya senia kerana esok tahun baru, bukan kebetulan niat, bukan ambang tahun baru pun, tapi bertepatan hanya pada tarikh pada malam ni. Kalau ikut Masihinya pukul 12 nanti pun lambat lagi. Tadi Tuan Haji Musi kita beritahu sampai aku 9 suku dah, 1.30 boleh lagi. Tapi kalau ikut Masih tu pukul 12 tu. Tapi bila sebut tentang tarikh ini, ada satu jadual sebenarnya. Jadual bagaimana kehidupan kita seharian, ya. Dan kita berkumpul malam ni bukan kerana tarikh itu, dan kita mengadakan majlis kita pada malam ni bukan sebab itu, ya. Kita adakan majlis kita pada malam ini, kita buat mungkin lain sikit pada malam ini dengan adanya qasidah pada Nur Simfoni ini. Depan-depan ni semuanya pensyarah ni maslihan, semua depan dia bukan pelajar tau. Kadang-kadang orang cakap student ustaz tu, Allah minta maaf ustaz sebab semua stiliah Allah. Ya, kita orang qasidah selawat alhamdulillah Allah untuk kita mengimarah ke rumah Allah semua. Itu niat yang utama dan selama-lamanya pengimarahan. Kita nak mengimarah ke rumah Allah, apatah lagi kita di akhir zaman. Bila sebut bertambah tahun ni ialah untuk umur kita pun bertambah. Bila bertambah ni kita sedang menuju ke pengakhiran. Dan selalu saya sebut dalam mana-mana atau saya akan sebut selamat datang kepada peserta pentas akhir zaman. Semua ni semua kandidat pentas akhir zaman. Kita Allah takdirkan hidup di fasa akhir. Kalau tengok kepada masih 2024 Hijri, Hijrah 1445. Dia boleh sebut tarikh ini, sudah pasti kita kena mengutamakan tarikh. Walaupun kita uruf, kita tidak pakai secara urusan, kita tidak disalah. Kerana kalau kita lihat kepada sirah sikit, saya ambil poin penting saja. Masihi ini pengasas pada Pope Gregory, dia adalah padri, ya. Dia buat kalender Masihi nama Gregorian adalah untuk mereka punya ibadat dia, tapi tidak jadi masalah. Kita dah pakai untuk urusan harian kita. Namun bila sebut tentang tarikh, sudah pasti kita kena selarikan dengan tarikh yang diasaskan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, iaitu tarikh Hijrah. Kerana dia bertepatan dengan bulan ibadah, memang bertepatan dengan ibadah. Disebut tarikh, sepatutnya kita kena dua-dua selingan. Kita tidak boleh hanya ingat Masih saja, kita lupa Hijrah. Walaupun dia bermula dikira itu pun diasas oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, namun ia mengingatkan kita pada perjalanan ibadah kita. Kalau ikut pada tarikh Hijrah ni, Maghrib ini adalah permulaan hari bagi orang Islam. Maghrib adalah permulaan hari bagi orang Islam. Maka masuk Maghrib, maka kita bermula dah hari baru. Kalau masih pukul 12, kalau disusun tu memang kita ke depan. Kalau kita dia tak ada hari Hijrah pada bulan berapa? Hijrah. Nak nyanyi dulu. Ada nyanyi lagu gitu. Nak masuk Rejab ni. Dia dah. Sekarang jam ni akhir. Kita kena nyanyi dulu. Muharram Safar Rabiul Awwal. Ada ingat yang dulu. Yang sah ingat Syawal. Yang kita takkan boleh lupa Ramadan lah. Sebab nak ke Syawal, ingat Ramadan dulu lah. Yang lain-lain tu kena kira lah. Tapi jangan sampai lupa habis lah. Sebab kita tak guna kebiasaan. Tapi sebenarnya memang tarikh ini penting, maslihat. Sangat penting. Sebab penjadualan mereka, kehidupan harian mereka. Dan berbalik pada tadi kita datang malam ni, bukanlah semata-mata hanya, memang kalau tengok macam tadi kita majlis banyak nak mengimarah, menghidupkan. Ialah daripada kita biasa menyambut, kan. Kita pun isi juga mungkin berbeza daripada aturan hari-hari yang lain. Tapi perlu diingat, kita nak mengimarah ke rumah Allah. Tak boleh kita nak pengimaran ini berlaku beginilah setiap malam.
kita nak masjid kita ini dilihat sebagai tempat yang mendatangkan kerakyatan. Masjid kita ini tempat yang mendatangkan ketenangan, keseronokan. Memang tempat kita di sini, apatah lagi kita sekarang berada dalam Raudhah min Riyadil Jannah, bait rumah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah disebut tentang baru ni, saya nak bawa perbahasan ringkas. Kita selang-seli dan dengan kasidah kita selawat, kemudian sikit tausiah, kemudian penghujung nanti dari request untuk kita tutup dengan munajat umat. Munajat umat dengan tawassul bil kalamullah bil Quran, dengan kita sama-sama ikut bacaan suratul Fatihah ijazah, tapi dengan kaedah qiraat 7 qiraat, 14 riwayat, dan pada ujungnya ada doa khusus. Itu penghujung nanti kita munajat umat, yang mana silsilah sanad ijazah ini dapat pada Syekh Fadilah Datuk Syekh Salihuddin Omar Lajnah Pentasi Al-Quran diijazahkan. Jadi penghujung nanti kita akan sama-sama ikut dikira suratul Fatihah 9 kali bacaan. Nanti ada doa khusus, nanti saya akan ceritakan, terangkan sikit kafiatnya. Nanti pada doa tu nanti kita harap kita berada di majlis ilmu, taman surga, mustajab doa. Ambil peluang ini masih sebatu. Kalau ada majlis ilmu, padanya ada perbahasan tentang hukum hakam, perbahasan tentang Allah, tentang ibadah kita, duduk masjid, kerana dalamnya mustajab doa. Sama macam tempat kita nak masuk Raudhah sekarang di Masjidin Nabawi, walaupun syariat tidak sama, namun hakikat ya Nabi kata singgahlah, datanglah Raudhah. Maka bagaimana keadaan di Raudhah di Masjidin Nabawi tu? Ramai orang datang, berpusuh-pusuh orang nak masuk. Wallahi masjid, daripada hadis Nabi SAW mengatakan, kalau jumpa juga Raudhah singgah, maka samalah keadaannya di Masjidin Nabawi, walaupun syariat tidak sama. Itu tempat perempuan berebut-rebut orang nak masuk. Difahamkan siapa pergi umrah yang terkini, kalau pakai visa turis, kalau tak pakai tasrih ataupun visa umrah, dia hanya boleh masuk sekali sahaja setahun. Setahun hanya sekali. Ku masuk Raudhah hanya dekat sini. Datang-datang tengok je lah. Ya Allah, kadang-kadang tu ada yang rasa macam tak sah umrah apa, sebab tak masuk. Sebenarnya masukkan antara satu undang-undang, satu lagi undang-undang yang masih ditetapkan kena masuk pakai X. Nak masuk kena minta izin. Kita pun fikir juga kan, kenapa nak dihalang-halang? Oh, kita faham. Macam masjid dulu pada zaman dahulu kan, masjid kan kita boleh masuk kan. Zaman dahulu kan, masa Covid dulu lah, Allah kan, kenapa agak bila dah buka hilang. Sama semangat kadang tu. Apa kalau kita ambil ibrah, siapa kena? Kenapa undang-undang ni masih ada? Nak bagi tahu, nak masuk syurga kena dengan kebenaran, kena syafaat. Tasrih mana tasrih? Siapa benarkan kamu masuk? Kalau tak dapat kebenaran, tak boleh masuk. Maka begitulah terjemahan Allah nak ajar, nak bagi kita fikir. Nak masuk syurga kena dengan kebenaran Allah melalui Rasulullah SAW. Itu kan, bukan dengan diri kita lah. Bukan semata-mata bagi tahu ni amal saya ni tahu tak siapa saya. Takkan. Sana tak kenal apa lah. Tunjuk tasrih. Ada masuk, tak ada. Saya pengalaman sikit lah. Saya nak mukadimah sikit tentang majlis ilmu. Penting dan mengimarkan masjid. Canggung dan rasa kekok kalau berada di masjid, tak pimpin masjid. Rasa kekok. Sebab KPI kita adalah nak mengimarkan masjid di akhir zaman. Dan kita buat program ini memang tak ada, bukan akan melekat hati kat masjid. Itu je lah. Tak ingat saya pun tak lah, ingat masjid. Terasa hati Allah paling datang masjid. Jadi pelik dan rasa canggung, rasa kekok saya dijumpa ke rumah Allah. Allah sedang perhatikan.
Dan saya hanya untuk menyampaikan saja agar apa? Agar umat Islam utama khusus di karya ini nampak peranan dan rasa cinta nak tamat. Itu paling penting. Jadi dirawat balik tadi kepada Mas lihat. Saya waktu itu masuk, kalau ikut syafaat ni dengan tukang cuci. Tukang cuci rawdah, tukang jaga rawdah. Waktu tu dah pakai di atas ni, tak macam mana takdir ni. Dia kenal lah, kenal. Jumpa beberapa kali bagi dia kenal lah. Dia kata, boleh asal lah. Dia kata nak. Dia cakap lagi, dia orang Bangladesh. Tapi lama, 30 tahun juga. Jadi, apa yang berlaku? Dia bawa saya pergi beratur. Askar yang jaga. Dia bukan tembak saya. Dia tengok tukang cuci. Jadi saya masuk syafaat tukang cuci. Jangan main-main. Allah aja ya Allah, tukang cuci yang bagi aku masuk. Ibarat begitu. Jadi memang begitulah. Jadi kalau peluang kita boleh datang ke rumah Allah ni, pengimarahan berlaku, maka rumah yang muliakan Allah SWT kita datang. Datang dan kita imarah. Dengan ni bolehlah kita bagi. Kalau tengah kasidah kita bagi syiar azan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair. Baik, kita sambung sikit insya-Allah sebelum kita selami kembali dengan qasidah insya-Allah. Baik. Maka berbalik pada pengimarahan tadi dengan raudhah mas sekalian. Dan tak ada lagi waktu yang mana kalau kita lihat kita boleh berikan masa yang lama duduk di masjid i'tikaf, kemudian berada lama dalam raudhah. Jemaah sekalian, nak masuk raudhah ni susah satu hal. Yang kedua, nak lama pun tak boleh. Kalau angkat tangan duduk dalam raudhah, angkat tangan macam ni, memang tarik keluar. Tak ada nak lama-lama, boleh tak? Ada orang dapat, tapi bukannya umum. Dia jarang. Kadang-kadang macam orang kahwin 2, 3, 4 lah. Memang jarang sungguh lah dapat. Jadi cuma sekalian, Nabi SAW tahu akan keadaan ni, maka Nabi kata akan ada lagi raudhah, maka singgahlah, datanglah. Dan raudhah itu di mana? Di majlis zikrullah. Sekarang ni tak ada populis halal sekarang. Jadi tuan-tuan sekarang semua di masjid kita semua sedang berada di dalam raudhah min riyadil jannah, zul mustajab doa. Dan pentingnya doa di silahul mukmin, senjata bagi orang. Jadi datang. Dah kena istiqamah nak doa tu datang. Setiap maghrib isyak kita boleh iktikaf bagi masa. Kalau tak boleh hari-hari, kita luangkan masa tu. Lebih banyak datang daripada datang ketika macam itu. Sebab kita banyak hajat tu masuk. Hajat yang paling besar nak masuk syurga. Jangan nampak dengan amal kita je sekalian. Masuk syurga dengan rahmat Allah dengan kita meminta-minta kepada yang merintih. Suruh agar melihat amalan yang tak sempurna ini. Ya Allah, terimalah ya Allah. As'aluka ridhaka wal jannah. Tentang tempat mana lagi mustajab nak doa untuk masuk syurga. Kita kena ambil peluang. Kita ingat destinasi kita. Walaupun tidak layak kita nak ke sana, namun kita tak ada pilihan lain. Ada syurga dan neraka sahaja. Ini iman ni mas. Tidak boleh kita nafikan. Ini iman. Di akhirat ada syurga dan neraka. Bukanlah tak ada apa saya nak minta Ustaz kat dunia ni, jadi saya puasa doa. Dia macam gitu-gitu. Tidak mas. Selagi mana kita tak dapat pas ataupun tiket ataupun WhatsApp ke apa-apa, tanya anda dijamin syurga. Maka memintalah kita. Itu permintaan paling tinggi. Maka kita tak tahu kondisi kita di mana. Bukan untuk kita saja, untuk isteri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Kita ambil bercuti je sekalian, pergi tempat yang menarik. Kita nak pergi seorang, tergamak anak-anak, isteri tinggal ke rumah. Abang nak pergi cuti seorang. Apa ada mampu. Tergamak pergi tempat yang indah seorang-seorang, ambil impor seorang-seorang. Orang pun tengok, sian seorang-seorang pergi tempat tu. Contoh, mesti kurang-kurang berdua, yang isteri kita berteman. Yang lagi seronok kalau boleh buat ramai-ramai. Tiba-tiba dekat syurga, tak nak masuk ramai-ramai. Semana ni pasal? Sedangkan Nabi Muhammad SAW antara insan yang nakkan kita masuk syurga. Nabi SAW nakkan kita masuk syurga. Jadi satu-satunya amalan yang di dunia kalau kita buat walaupun sesaat dah masuk syurga. Baca Quran 30 juzuk, 30 minit, 30 kali kata. Macam mana tu Ustaz? 30 juzuk, 30 minit, 30 kali kata. Macam mana cara? Baca 30 kali. Tak tahu. Pun belum tentu boleh masuk syurga ketika itu. Amalan tu boleh mendapat rahmat asbab nak masuk syurga. Tetapi masuk dalam taman syurga, masuk syurga dah. Allah termasuk pun dalam taman syurga. Ada majlis ilmu lah tu.
masuk pula. Kanan nak masuk ni, kanan nak masuk ni. Walaupun termasuk juga, dikira duduk dalam taman surga. Jadi kena lihat begitu. Satu-satu yang halal, yang asal hadis Nabi SAW, yang kita susah nak pergi sana, bayar tiket mahal-mahal, nak queue lagi sekarang hanya setahun hanya sekali, punya susah. Tiba-tiba asbab Nabi SAW, kita boleh masuk hari-hari dan duduk lama-lama. Allah Akbar. Saya bila faham benda rugi saya lah. Saya akan keluar walaupun tak ada emergency juga, sebab hajat kita banyak, terutama hajat nombor 1 nak masuk ke sana. Bukan kita saja, anak kita, isteri kita, mak ayah kita ramai. Ya Allah terima, ya Allah terima. Sibuk kita di sana, sibuk berdoa, berintih kepada Allah untuk siapa keliling kita. Jadi ambil peluang. Jadi niat kita sempurna, apapun majlis kita buatlah, misalnya majlis apa, maka bersempurna mengimarahkan rumah Allah. Itu yang jadi sempurna kita nak mengimarahkan rumah Allah, kita nak multiply lagi, kita nak menggandakan lagi, kita buatlah majlis macam ni. Nak lebih seronok, buat lagi tambah. Nak lebih ini, buat lagi kami boleh 5 ekor ke, contoh kokot lah kan. Saya rasa lagi malam ni kita kami boleh lah. So apa? Saya lama tak makan, jadi makan seorang-seorang tak seronok pula. Saya nak makan berjemaah. Oh betul. Sekali-sekala buat kenduri udang galang kan, saya tak ada. Kokot lah orang nak beli. Nak beli ni tak akan masjid. Makan seorang tak sedap. Dia makan ramai. Oh betul. Ataupun makan ajak seorang sikit. Macam kita seorang sikit, bagi seorang sikit. Jangan buat di masjid kan. Kita keluarga kita seorang sikit, seminggu sekali. Ataupun kalau sinar lagi makan, dengan niat apa? Imarah rumah. Dan kita di akhir zaman ini masih memang tak ada cerita lain, tak ada misi lain. Apatah lagi kalau kita lihat saudara kita di Gaza, di Palestin, yang sedang bertarung nyawa. Untuk apa? Mempertahankan Masjidil Aqsa. Masjid itu kiblat pertama kita. Dan bila masuk tahun baru masih tak tahu hijrah, maka ia memberi signal, tanda-tanda pembebasan Baitul Maqdis semakin menghampiri. Bila? Wallahu a'lam. Lalu agar kita hari ini tidak tercicir dalam suasana pembebasan Baitul Maqdis itu, maka penuhkan sah masjid kita. Ini momen yang sangat penting Mas. Tahun 2024 ada yang kira 100 tahun ni, ada macam-macam kiraan kan. Dia dah standby tentang 2024 ni, hati-hati semua. Dah 100 tahun ni, adalah yang buat perkiraan. Adalah menceritakan keadaan yang membimbangkan, keluarlah teori-teori kebimbangan tu. Nabi SAW ketika Sa'ad bin Abi Waqqas hijrah dakwah di China, maka Nabi bagi peringatan dalam hadis Nabi, yasiru wa la tu'asiru wa basyiru wa la tunaffiru. Bagi kabar gembira, jangan bagi kabar yang membimbangkan. Jangan takut-takut kau 2024 ini nanti panjang nanti. Alang-alang nak takut, maksudnya takutlah kita akan kiamat habis itu. Tak ada ketakutan yang kita takutkan apabila menjelang kiamat, hari kiamat. Tapi orang beriman tidak akan bertemu dengan, mudah-mudahan kita dunia ini Allah SWT. Amin ya Allah. Tapi kiamat kecil tetap kita akan hadapi, iaitu mati. Alang-alang takut, dia takut betul-betul. Bukan takut dari 2024 ni, kata dengar cerita, dengar kata ni Sungai Furat ni dah nampak emasnya ni. Dengar kata, dia mula teori-teori dia keluar. Betul lah, tanda-tanda tu akan keluar. Tapi kita ni nak buat apa? Dalam setiap hadis Nabi SAW maupun hadis ketika Nabi tengah berkhutbah, Arab Badawi bertanya kat tangan, tahu pertanyaan apa? Bila kiamat? Habis. Bukan tanya bila Imam Mahdi datang, bukan tanya bila ini, terus tanya bila kiamat.
Nabi nak jawab. Nabi terus kalau pas apa habis, Nabi bertanya pada Arab Badawi. Siapa yang bertanya tadi? Arab Badawi kata, Nabi kilah jawab. Apa persiapan kamu? Tunggu ya. Kita ni tahu bertambah ni. Memang bertambah ni pasti akan berlakunya perjalanan akhir zaman tu. Banyak peristiwa-peristiwa dengan keluar masa ni. Jadi apa persiapan kita? Itu soalannya. Jadi persiapan kita tidak dilakukan dengan senang. Kembali kita bersepakat berjemaah dengan semua karya yang ada. Imaratkanlah rumah Allah. Kita tak nak kita tercicir di saat kebangkitan akan bermula 100 tahun daripada 13/1924 benar 2024 100 tahun sampai sepanjang umat, maka akan lahir menjadi pembaharu, akan lahir menyatukan seluruh Islam di seluruh dunia. Tak ada lagi firqah-firqah yang lain. Dan ketika itu hanya ada dua saja golongan nanti. Sama ada golongan yang bersama dengan Imam Mahdi, Imam Al-Mahdi, atau golongan yang bersama dengan Tentera Dajjal. Dua. Jadi jangan tunggu Imam Mahdi datang. Kita jadi dulu makmum kena imam di sini. Maka ada semangat tunggu Imam Mahdi, imam sini makmum tak mau jadi kan? Imam sini tunggu, mana lah makmum datang. Kami tunggu Imam Mahdi, alamat dia tak masuk dulu. Alamat tak masuk tempat. Alang-alang nak cerita pasal Imam Mahdi, syaratnya dia akan berada di stop sini. Kalau nak jadi tentera Imam Mahdi, maka dia berada di stop sini. Di akhir zaman, masuk 2024, persiapan yang kita kena buat, rapatkan stop. Biar ada perbezaan, tapi jangan ada perpecahan. Jangan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Perbezaan wajar. Ada berikhtilaf di Islam, ada berikhtilaf rahikan. Berbahas silakan, tapi jangan sampai berjidal. Jangan sampai meremehkan. Jangan sampai kau, jangan aku lebih baik, jangan. Berbeza silakan, tapi jangan sampai membeza-bezakan. Berbeza silakan, tapi jangan sampai nak membeza-bezakan. Yang ni, yang ni, yang ni. Kita di akhir zaman menuju 2024 ni, kita menuju ke zaman penyatuan. Walaupun ceritalah keadaan takut apa yang berlaku, bila tidak lihat lain, kita melihat penyatuan. Apa jemaah yang mulakan Allah SWT. Dia sebut baru-baru ni, dia sebut tahun baru-baru, maka kita akan bagaimana nak menyatu ni, bersatu ni bagaimana. Maka tidak lain dilakukan dengan tauhid. Bersatulah kita dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tapi sebab ni tak ada satu pun yang boleh menyatukan melainkan dengan kita bersatu. Satu merujuk kepada mentauhidkan. Hilangkan nama diri, nyatakan nama Allah. Aku datang di sini kerana Allah, bukan kerana. Jadilah bagaimana Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu ketika di bahasanya dipecatkan. Di Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu 24 jam waktu panglima angkatan tentera dipecat 24 jam. Sebab apa ni masalah? Sebab terlampau perfect. Kalau kita kena pecat, di mana salah saya? Kan? Ini kena pecat apa? Terlampau perfect. Dah sampai orang bercakap, kalau tak ada Khalid Al-Walid, tak menang kita. Suara-suara itu sudah didengari oleh Sayyidina Umar. Maka tak jawatan, dilucutkan jawatan Panglima nombor 1. Maka Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu jumpa Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dia redha dengan keputusan itu, tinggal lagi nak tahu kenapa. Tengok sahabat kita dapat, aku bimbangkan keadaanmu di hadapan Allah. Bagaimana timbul yang bibit dalam hatimu merasakan kita. Bayangkan, lain sekali ibarat enjin tu daripada berperang. Jangan tengok berperang juga jadi prebet.
terkejut semua Malaysia. Ini panglima ni. Aku berperang kerana Allah, bukan kerana pangkat. Allah. Ini nak pegang susah. So kamu tukang cakap ni. Datang masjid sebab ini buat ceramah. Datang masjid. Ya Rabbi. Bisa juga. Ini jemaah sekalian, kita kena letakkan nama Allah. Bilangkan nama diri. Nama diri hanya pada IC. IC lah ada nama. Ini IC nama saya. Tinggal nak tulis apa nama silakan. Tapi dalam bermuamalah hanya ada nama Allah. Bila ada nama Allah, hablum minan nas. Buat apa? Halas. Tak ada, jangan bawa nama diri berpecah-pecah nanti. Bawa nama Allah, bersatu kita. Bawa nama diri, hancurlah dia. Nama diri kat mana? Bila diperlukan nanti. Nak tulis nama, sila tulis nama, nak daftar, nak beli tulis nama, silakan. Tapi dalam bermuamalah, hilangkan nama diri. Kita bersama-sama mengimarahkan bagi cukup, bersama-sama buat majlis, bersama-sama. Tak ada istilah dia, aku dia. Nahnu, kami. Ini apa yang kita kena buat. Maka bersatu dengan iman. Sebab itu Nabi SAW hadis pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW sabda, jaddidu imanakum. Jaddidu imanakum. Qil ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imana? Qal aksiru min qawli la ilaha illallah. Nabi memperingatkan kita masih, yakni perbaruilah iman kalian. Ya Rabb, datang pada akhir zaman dan kita pun telah berada pada pasar. Akan datang zaman nanti, apa majlis sekalian, keadaan iman orang Islam di zaman seperti siang dan malam. Perubahan menolak dari ketika siang dia Islam, malam dia kafir. Malam dia Islam, siang dia kafir. Berubah macam siang dan malam iman tu. Ya Rabb, kenapa boleh berubah begitu? Kerana dia menjual agamanya demi kepentingan dunia. Bila cakap macam ni, mula terbayang, Ustaz kata penyembah agama pula tak. Bukan sekadar rujuk kepada postcard penunggang agama ni, bahasa penunggang lah. Walhal memang kita kena bawa agama. Tapi cerita gini, semua yang beragama Islam, yang IC itu ada Islam, ada chances untuk menjual agama demi kepentingan dunia. Dia jual apa? Dia jual lah apa sahaja ganjaran Allah. Bagi contoh solat awal waktu, dia jual. Apalah, itu utamakan lain. Tergadai amalan itu. Atau hukum hakam disimpan. Wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun. Sembunyikan kebenaran. Walhal Allah kata, jangan sembunyikan. Sudah tahu dah apa dia, dunia ini penipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tapi kita sembunyikan. Seakan-akan dunia ini macam betul. Walhal kita kena bagi tahu, dunia ini penipu. Jangan kita tertipu. Habis dunia ini, jangan kita tertipu. Itu je lah. Uruskan dunia untuk akhirat, bukan untuk dunia. Tak ada satu pun urusan kita selain untuk dunia ni, walaupun urusan dunia. Bila indah amal biniat, bila niat kita untuk mendapat pahala, jadi akhirat. Halas. Kalau pergi kerja, pergi kita buat kuliah Johor ke kan, kat kopi office, nak ada PM bagi kita makan PM SU lah, kuartal je. Tak saya ingatkan, pergi kerja ni ibadah ke tidak? Pergi kerja ibadah ke tidak? Atau ibadah ke tidak? Berani tak kalau kita kata ni yang pergi kerja ni semua ni dunia semua ni bukan ibadah ni? Rasanya bangkit semua amal. Kamu jangan jauh-jauh. Aku keluar ni kerja ni sebab kerana Allah. Automatik semua nak jadi ibadah dah. Urusan dia. Tapi bila kata kerana Allah, pastikan utamakan hukum Allah. Halas. Janganlah buat benda yang haram. Janganlah sampai kerja tinggalkan solat. Janganlah sampai kerja buka aurat.
Janganlah kerja mengumpat-umpat, janganlah kerja mengata sana mengata sini. Apa ya? Kalau kerja tu kerana Allah, niat walaupun urusan dunia. Tapi bila ada niat nak dapat pahala, sekadar bukan dapat harta, wallahi maslihat, orang beriman, jikalau benar iman dia, hati dia ni ada iman. Kalau dia beri pilihan pahala dengan harta, wallahi mesti pilih pahala. Terima kasih. Dah angguk tu tak apa-apa, dah angguk. Kita nak bincang Ustaz, nak pergi pilihan tu. Datang pula suara cakap, Ustaz dululah kata contoh kan. Jadi habis kuliah, Ustaz kita bagi pahala malam ni ya. Habis Ustaz kita bagi pahala malam ni Ustaz ya. Harta tak buatlah pahala dululah kan. Ya contoh kan. Tapi kalau itu berlaku, silakan. Tak apa, memang pahala tak ada harta, tak apa. Kenapa? Sebab di mana ada pahala pasti ada harta. Di mana ada pahala pasti ada harta. Di mana ada harta belum tentu ada pahala. Bukan dalam bab pahala pasti ada harta. Urusan zakat hukum Islam. Zakat hukum Islam. Kalau tak ada orang bayar zakat dah kiamat habis. Perang dia. Dan harta pasti ada. Urusan pahala pasti terkait dengan urusan harta tadi. Tapi urusan harta silat hari bulan mengorbankan pahala. Jadi tak ada harta, it's okay. Dia akan datang balik berbagai cara. Tak datang kat sini, sini. Kita percaya kat sini. Wallahi masalah. Allah tak dengan saya, alhamdulillah. Kat 2014 masih full time. Kalau tak dengan saya ceramah. Saya belajar, saya masih belajar. Allah berikan saya amanah bercakap. Memang kalau bercakap ni, saya dulu sekolah Santas tu buat jemaah Santas, saya di sebelah ni. First sekolah, first tahun tu Santas 1998. First batch yang ada sains agama integrit. Ini jais ada sains fizik, sains budaya. Saya aliran sains fizik. Ambil Al-Azhari, Pak Senawi, campur fizik, kimia, etnik. Campur satu lagi, lukisan 7 rakaat. Habis belajar Santas, sambung architecture. Saya kalau dalam proper education, degree, first degree, architecture. Dalam architecture jumpa guru Wa'im Raja Azman, Sufi architecture. Di situ membongkar banyak kaedah berfikir dan akal yang perlu dipertajamkan dengan yatafakkarul berfikir. Sehingga guru saya kata apa, lihat bangunan sampai nampak pencipta. Kemudian sekarang sambung buat master studi hybrid. Tapi ada Imam Sanusi rahimahullah yang mengasaskan kepersusunan sifat 20. Itu kalau baca biografi beliau, dia ada seorang astronom yang mahir dalam ilmu kira-kira. Kombinasi ilmu ni jangan dipisahkan mas, kerana ia berguna pada seluruh perkara kalau kita tahu menggunakan. Jadi sepanjang ceramah memang hutan. Nak kata harga ni satu benda, ni isu kan harga kan. Dia cakap satu, tak ada satu pun harga dunia mampu bayar nilai agama. Allah tak dengan saya, malam ni saya tak bawa kuda perang. Kalau tak, saya bawa kuda perang saya. Kalau tak, saya bawa kuda perang saya RT 1250. Jalan jalan ada baru ni mileage 50,000, 53,000 baru setahun pakai. Dia seorang bawa tu ride. Kata-kata setakat saya pakai, saya start 2015. Memang saya tahu macam mana naik kuda perang. Memang saya ceramah ni, saya ni memang berperang. Memang berperang sungguh. Orang benci ada, orang pindah ada. Orang hantar ada. Tahun 2015 tengah ceramah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sakit. Tapi sebab baru bagi salam, tapi dah ceramah. Seminggu lepas tu saya tumbang 3 bulan. Orang duduk kat satu tempat lah, sama kat satu. Itu tempat
permulaan saya sampai sekarang saya tak tinggalkan tempat. Di mana kita bermula jatuh bangun kita jangan tinggal. Macam dia selama dekat department, dia punya mic dia corong dekat semua. Memang sedap. Dia cakap satu blok semua dengar. Agaknya orang terseram lah. Dua orang kena. Imam pernah kena, saya pun kena. Langsung cakap tak boleh, wah pun tak boleh. Balik 3 bulan. Badan saya macam ni, hilang 15 kilo. Bertongkat dia setakat dengan mana alhamdulillah berkurang. Masih bawa dunia tu saja. Ni motor ni tak layak lagi nak bawa kamu. Kalau boleh lagi mahal daripada ni. Betul. Dan alhamdulillah Allah takdirkan perjalanan saya di Masjid ni bukan cerita tentang saya cerita agama yang saya dah faham. Allah takdirkan saya sekolah agama, kemudian sambung architecture, seni dia arkitek, the first course in the world, boleh rujuk Oxford 2021, the toughest course in the world. 4 critical course, arkitek, doktor, accountant, lawyer. Dan saya masuk line tu. Satu-satu budak seorang tu yang terselit waktu itu. Yang lain semua budak teknik, budak sukan, budak ni dan pada mana? Santai. Mana juga kamu belajar lebih berat? Saya ambil sendiri. Tak macam mana datang nak belajar kan? Wahyu sampai bagi itu lah. Belajar sendiri lukisan berat. Dan first SPM, first sendiri belajar. Rupanya Allah nak tunjukkan bahawa sejak. Alhamdulillah. Ini saya nak bawa contoh. Degree architecture, master usuludin. Degree architecture bawah. Sains bawah. Agama ada. Dan usuludin lebih susah daripada sains. Kalau siapa kata MX susah, fizik susah, saya pun belajar chemistry. Saya rasa tauhid lagi susah. Sebab dia benda yang tidak boleh disangka-sangka. Tidak boleh dibuat dengan hipotesis. Tak boleh. Kita menjangkakan, tak boleh. Dia kena real, walaupun tak ada, tapi kena nyata. Jangan ni maksudnya. Tak ada, tak nampak, tapi ada. Sains tak macam itu. Kalau tak ada, tak ada. Teori ni terbatas. Terbatas. Tak boleh dibuktikan. Alhamdulillah. Jadi agama ni nilai tinggi maksudnya. Al-Islam ya'u wa la yula alaih. Pahala nombor 1, harta nombor 2. Mengakhiratkan dunia. Dalam bahasa ni adalah mengakhirat. Saya perlu harta, mahu pahala. Konsep ni. Kalau contoh malam, pahala juga dapat. Jadi jadi dua iman, perbarui iman. Dan ini kita buat setiap masuk tahun baru pula. Kita macam di tahun baru. Dan setiap hari diperbarui iman dengan memperbaikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Dan hari ini sahih. Sebab tu kita kena setiap hari dengan aksiru min qawli la ilaha illallah. Kita bertahlil, contoh tahlil. Kebanyakan kalimah afdal zikru fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu kena ingat bahawa ada hadis Nabi kata berbarui iman. Sebab pun maksudnya iman tak nampak. Barang nampak boleh hilang, yang tak nampak. Dalam perbahasan Ummul Barahim, dalam sifat wajib bagi Allah, sifat nafsiyah, perbahasan tentang al-wujud, Imam Abu Hanifah meletakkan al-wujud terjemahan dengan makna amantu billah. Disebut amantu billah merujuk kepada al-wujud. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan mawjud, yang ada. Nak ringkaskan tentang la ilaha illallah. Nak betul nak bagi kau sudah pernah cakap bagi apa sudah pula. Ya. Ada masa lagi ke? InsyaAllah. Bila akhir zaman ini maksudnya, adakah kita hidup semakin rasa ada Allah ataupun rasa Allah tak ada? Apa semudah itu? Kenapa perbincangan ini timbul? Dan dalam perbahasan tesis saya tengah buat ni, saya kaitkan dah senang dah lulus dah. Buat tajuk tak kena reject, terus terima tajuk.
di dalam mendepan tekanan kehidupan, bersadarkan sifat wajib bagi Nabi SAW. Peranan akidah. Biasa kita kaji tekanan perasaan, mengambil pandangan Islam, pandangan itu, pandangan itu. Saya kaji terus daripada akidah. Cuma sekalian, cuba kita lihat. Dia sebut tentang al-wujud, mawjud yang ada, dan merujuk kepada perbahasan Imam Abu Hanifah mengatakan amantu billah, dan Nabi kata mafhum hadis amantu billah summa istaqim. Soalan, pernyataan iman itu bukan dinyatakan semata-mata dengan amal, bukan. Amal yang menyatakan suruhan Allah, amal suruhan Allah. Iman dinyatakan dengan apa maksudnya? Surah 24 kan? Surah 45 ni. Selama ini kata iman kan amal. Ya, amal. Bukan hanya menyatakan dengan amal saja. Sebab dia ada sebelumnya itu, kemudian baru menyatakan amal. Sebab amal ni menyatakan suruhan. Kita datang solat, suruhan Allah. Orang yang beramal belum tentu beriman. Orang beriman tentu beramal. Sebab itu ada perbahasan munafik. Hati-hati. Rupanya iman, aman tu billah ni, terjemahannya adalah dengan wahum la yuftanun, kata Allah dalam surah Al-Ankabut. Qalu amanna, kita kata kita beriman, kemudian kita dibiarkan tidak diuji. Nak tengok iman dan iman tu baru uji. Kat situ baru nampak iman dan iman itu. Ya Allah. Kemudian di situ baru nampak dia beramal sebab iman ke tidak. Dan susah, ya Allah, ya Allah. Dan susah ni, dan senang, Allah senang. Doa pun tangan kan. Doa tak semangat, dah habis semua depan. Dah sihat, dah nak doa apa lagi. Dan sakit macam ni, dan COVID tu, ya Allah, ya Allah, angkatlah ya Allah, angkatlah. Dan sihat, senang, sihat dah. Masih lah. Allah uji saya sakit, sampai sekarang saya ingat, ya Allah, kita sakit, kita sihat. Kita sihat kadang-kadang tak ingat Allah, kita ingat makan, kita ingat jalan-jalan. Kita lupa sihat tu adalah Allah anugerahkan. Tak ada lagi orang jual ubat sihat, sedangkan ubat sakit adalah, betul? Mana dia pergi klinik, jumpa doktor, doktor saya nak ubat sihat, doktor sakit kan? Pada sihat tak yang ubat nak balik kan? Habis ubat transition untuk sihat balik. Dah sihat tak kena ubat. Habis sihat datang dari mana? Dari ubat. Tak, sihat dari Allah. Bukti lagi ujian. Kita tak nampak sihat tu ujian. Kita nampak sakit, sabarlah sakit, sabar. Yang sihat pun ujian juga. Mana Nabi kata ramai yang lupa di saat sihat dah lapar. Sihat tu ujian. Ujian bagaimana? Allah nak uji. Wa ilaina turja'un, kembali kepada aku, kembali kepada Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut wa lana nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Surah Al-Anbiya ayat 30. Setiap yang menjawab mati dan kami menguji kamu bisyarri wal khairi, keburukan dan kebaikan. Tengok air ke depan tahun nanti banyak mungkin keburukan berlaku. Ini semua untuk menyatakan iman kita. Tak ada sebab lain. Kalau uji duit tak ada, wa naqsi minal amwal, Allah dah kata dalam Quran, duit akan habis. Wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kabarkan berita gembira bagi orang beriman. Diuji buruk, diuji baik. Wa ilaina turja'un. Dua-dua ni Allah dah tengok kita balik kepada Allah. Kata Al-Imam Al-Tabari, rujuk dan tafsir Tabari, Ibn Kasir, Ibn Kasir merujuk, Allah jadikan dua-dua keadaan nak menguji iman. Tuan-tuan jemaah Allah Ta'ala, kita bangun dengan sihat dan sakit, kita bangun Allah. Dan nak pula pada tak betul, aku tu kata Allah, 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 Allah. Kuat sikit, Allah, 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 Allah. Tak payah cakap orang, saya sendiri. Ni 2 minggu lepas ni kaki saya ni tumit ni, tisu koyak, menyerik jalan, ya Allah, ingat balik yang masih sakit.
menyirik dalam je, pijak tak sakit, naik sakit. Udah orang kata gaut ke ustaz, ya Allah, gaut saja. Ada muka gaut. Gaut bagi bengkok, jangan main jalan pun tidak. Allah, ya Allah, ni bila dia sihat, laju dia dah, tak ada Allah dah. Ya Allah, risau kita ni. Sebuah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ubahlah pula. Sebab tu dah pengajian tauhid, kita nak kenal Allah ni dengan jalur mana? Jalur innalillah atau jalur alhamdulillah. Pilih. Agak-agak tak faham alhamdulillah, Allah bagi innalillah. Baru nampak Allah. Nah, dia maksudnya. Jadi sebulan kita boleh buat pada malam penuh barakah ni. Bila masuk tahun baru, memang akan mendepani fasa-fasa ketika. Kita mendepani fasanya akan keluar semua fitnah kehidupan. Arab Saudi dah jumpa bukit emas, lombong, ya Allah. Antara tanda besar Allah keluarkan semua perhiasan dunia dan akhirat. Untuk kita ingat bahawasanya perhiasan dunia tak boleh lawan dengan perhiasan syurga. Sepatutnya begitu. Kita ke arah itu. Jangan kita benci pula, jangan kita marah. Tidak, untuk kita ingat. Jadi persiapkan diri dan ada lain. Saranan saya, berdiri saya dan semua jemaah terapat dan besar. Kita tak nak tercicir pada fasa kebangkitan. Kalau tidak kat kita, mungkin yalah, nyawa tak pasti. Sampai saya pergi dulu, wallahualam. Tapi ingat, biar kita mulakan jejak ini agar diikuti oleh generasi kita ke belakang, anak kita ke, cucu kita. Saya, unyang saya buat dulu. Kemudian tok saya, ayah saya menjaga masjid. Nyam saya buka kampung Kuang saudara, buat masjid di kampung Bapa. Mula sebelum tu di Sungai Cincin, Syekh Muhammad Nur Al-Khalidi unyam dia. Dia kubur dekat makam sana. Pergi Haji Yaakob, Tuan Haji Yaakob Haji Ahmad buka masjid. Tok Dawi saya jaga masjid. Ayahanda saya pun uruskan masjid. Masjid Negeri Shah Alam Selangor. Jadi saya yang penerus saja. Kalau tak kita bermula, siapa lagi? Jadi tuan jemaah sekalian semua, saya semudi saya, semua jemaah sekalian. Kalau Ketua Haji kata tadi, kita bukan nak tengok majlis itu, kita nak tengok apa tindakan kita. Dari dia pun kita berazam, tahun baru ni, bahasa Jawa kata, baihu ko baihu. Aku tak akan tinggalkan soft. Aku akan pastikan aku menjadi perebut soft. Tak apa, jangan rebut air, rebut soft. Dan nak soft yang pertama. Ingat, ni Nabi kata bahawa hadis, kalau lah tahu lah fadilah dia, masuk nak jadi seorang undi. Biasa aku cakap ni pun kadang boleh lupa boleh. Apa tadi saya tak ingat. Jangan makruh kalau ada soft depan kosong, makruh tolak orang lain depan. Makruh. Kalau bab dunia tak apa, tolak orang lain depan. Dalam bab akhirat agama soft, kita kena ke depan. Kecuali bila tempat depan yang kosong, imam ni. Jangan kita pula ke depan, tunggu dulu tengok pergi keadaan. Tengok kosong lah depan tu, saya ke depan tu, nanti dulu sabar. Tapi kalau milik kosong kita ke depan. Kita kena fasad di kalau khairat. Kita kena segera. Sebab apa kita kena duduk? Sama dengan konsep keselamatan. Kalau dalam flight turun yang warna kuning tu, kita kena pakai dulu, pakai dekat anak kita. Sama lah. Kalau kita dalam ibadat, kita dulu, bila kita dapat dulu jamaah, kita dapat kebaikan, kita boleh mendoakan yang lain. Allah. Jadi jemaah sekalian itulah sebagai tausiah. Jadi kita tutup dengan qasidah. Dan nanti sebelum setengah ni sikit kita bagi ruang untuk munajat dan kita akhiri dengan selawat kepada orang baik, insyaAllah. Wallahu a'lam. Baik, mari kita teruskan dengan lantunan jiwa, insyaAllah. Wallahu a'lam. جسد تمكن حب أحمد فيه جسد
تمكن حب أحمد في تالله إن الأرض لا تبلي فكيف تبلي فكيف تبلي وحبه في قلبه ومازه قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله يبقى إذا مست أيادي الله وكف المصطفى كالورد نادي الله يبقى إذا مست أيادي وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا منه والبدورا ولا ظل له بل كان نورا الشمس منه والبدورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا 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 وكل الكون أنار بنور طه
حبيبي رسول الله 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 حبيبي رسول الله rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah sekalipun menangis berair mata darah hati kan tetap rindukan Rasulullah Allah 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 imbalan ziarah insan yang lemah ingin berqasidah diilhamkan Allah syama'il Muhammadiyah berkat menangis di Rawdatul Jannah Allah Habibi Rasulullah di suatu malam bulan yang sangat cerah baginda mengenakan pakaian serba merah lalu bersumpah Jabir bin Samurah jika dibezakan Nabi terlebih indah Allah 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 Habibi Rasulullah Lahinya yang luas hitam cahaya berhias menatapkan tenteram tulang baginda kemas saling kuat menggenggam rukana tertewas lalu memeluk Islam Allahu 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 Allah Habibi Rasul nafas berbau wangi semerbak kasturi sukakan bersugi yang busuk dihindari tak pernah menguap berkat cucian hati takkan pernah dihinggap lalat walau sekali Allahu 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 Allah Allah Habibi Rasulullah berjarak gigi hadapan cahaya kelihatan segala pertuturan adalah wahyu Tuhan lebar bibirnya menandakan penurang membaca Al-Quran dengan penuh fasahah Allahu 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 Allah
Allah Allah Habibi Rasulullah. Alhamdulillah, kepada Allah SWT kita menghampiri ke penghujung majlis kita. InsyaAllah sebagaimana yang kita telah maklumkan, pada penghujung ini kita akan mengisinya dengan munajat umat. Kaedahnya adalah dengan kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Kita tawasul dengan Al-Quran, diharuskan. Malah yang terbaik sebenarnya kerana dengan Quran, dengan kalam Allah sendiri. Baik. Dan kita akan baca 9 kali bacaan. Cuma nanti ada perubahan-perubahan pada tempat-tempat tertentu. Sebab kita akan baca riwayat Qalun, Nafi', kemudian Ibn Katsir, Abu Amru, ada nama-nama imam. Dan kata guru saya, Datuk Salahuddin Umar Qari, ketika kita bacakan Al-Fatihah ni, pertamanya kita faham Fatihah ni adalah pembuka bagi segalanya. Dan Ruqyah, al-bab Ruqyah, Al-Fatihah adalah imam dan ketua. Baik. Dan bila baca dalam jumhur kita 7 qiraat yang kita selalu riwayat Hafsun, Malik, qiraat pun tak apa, tapi ikut lebih baik. Ikut 5 kali bacaan pertama ni kaifiat. 5 kali bacaan pertama. Bacaan pertama Maliki Yaumiddin, itu saya berubah. Yang lain semua sama. Bacaan yang kedua masih mengekalkan Maliki Yaumiddin, cuma akan berubah pada silah, dia panggil sambungan pada alaihimu, akan sambung Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tu 2 rakaat sila. Bacaan yang ketiga masih mengekalkan Maliki Yaumiddin. Perubahan tambahan Ihdinas siratal mustaqim, kita akan mengubah pada huruf sad menjadi huruf sin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, masih mengekalkan silah, itu pakai silah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ila akhir ayat. Okey, itu bacaan yang ketiga. Bacaan yang keempat masih mengekalkan Maliki Yaumiddin, 1 rakaat, cuma perubahan pada Ihdinas sirat tadi sin, ini akan berubah huruf zai. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'am, ada perubahan pada an'amta 'alaihim. Tadi boleh jangan Allah pening Ustaz, pening agak pening baca je biasalah. Saya akan baca mengikut qiraat itu. Tapi tak apa, tak payah apa pun, saya yang kena apa. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacaan keempat. Bacaan yang kelima masih mengekalkan Maliki Yaumiddin dan masih mengekalkan Ihdinas siratal mustaqim. Cuma yang kedua siratal ladzi, dia akan balik pada asal siratal ladzina an'amta 'alaihim, masih mengekalkan hum. Ini ilmu qiraat ni. Ini kaedah ni, dan ini ada khusus pengajian dia. Baik. Jadi yang kelima ni perubahan Malikiyah masih kekal, Ihdinas sirat akan kembali Ihdinas sirat, yang lain sama, alaihum ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang kelima. Dan yang keenam, tarik nafas balik macam biasa kita baca. Boleh lega dengar. Macam baca sesat ke bunyi tadi. Sesat sebab tak mau bertanya. Sesat jalan dia panggil kan. Qiraat dipanggil ilmu qiraat. Dia tidak mengubah maksud pun, hanya berubah pada bunyi. Bacaan yang keenam sama, riwayat Hafsun.
kembali kepada Maliki Yaumiddin ila akhir ayat. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, bacaan yang ketujuh kita akan perubahan pada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Okay. Ar-Rahmanirrahim. Dua rakaat. Dia akan sambung. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ila akhir ayat. Yang lain semua sama macam riwayat Hafsun. Bacaan yang ketujuh ke-8 Ar-Rahmanirrahim. 4 rakaat. Tadi 2 rakaat. Yang lain masih sama, mengekalkan riwayat Hafsun seperti bagaimana alaihim ghairil maghdubi alaihim ila akhir ayat. Dan yang terakhir yang ke-9 Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. 6 rakaat. Banyak sekali lah yang nafas ya. Jangan curi dapat lu. Tak aci. Okay, 6. Yang lain sama. Akhir nanti, ini yang special ni. Saya nak dapatkan doa ni 2 tahun mengikut Datuk Salahuddin Omar Qari, baru bagi. Siapa yang belajar qiraat, terutamanya ambil 7 qiraat 14 riwayat, dia ada doa khusus tawasul dia. Allahumma bil haqqil Fatihah wa bihaqqil ladzi jaa bil Fatihah wa bihaqqika man unzilat alaihil Fatihah nas'aluka an ya Allah. Bila saya sebut nas'aluka an ya Allah bisirri, hajat. Hajatlah apa-apa. Bahasa mudah kalau hajat ni, kalau banyak, ya Allah makbulkanlah segala hajat. Habis. Nas'aluka an. Saya akan ulang 3 kali. Nas'aluka an ya Allah bisirri, dengan sir. Nas'aluka an ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. 3 kali kita ulang. Sebenarnya asal bacaan ni saya dibaca. Dia adalah untuk ruqyah, untuk apa-apa hajat, jumpa, saya sebut nama. Nas tu patutnya as'aluka. Iza sa'alta fas'alillah, iza ista'anta fasta'in billah. As'aluka Allahumma bil haqqil Fatihah, dengan kebenaran suratul Fatihah. Wa bihaqqil ladzi ja'a bil Fatihah, apa kebenaran yang diturunkan oleh Al-Fatihah. Dengan tawassul dengan Al-Quran. Baik, itu boleh? Nanti ikut saja bacaan saya insyaAllah. Itu pun betul. Dan cuma bila boleh baca terbuka ni, pertama mudah-mudahan ilmu ni meluas. Saya minta izin pada Sayyidul Fadilah Datuk Salahuddin Omar Qari, beliau izinkan. Dan mandangkan banyak hajat, saya tak sempat nak seorang-seorang, maka kita baca terus ramai-ramai, hajatlah masing-masing. Macam itu. Mudah-mudahan. Kalau tidak, kena personal. Dia untuk ruqyah. Dan kata Sayyidul Fadilah Datuk Salahuddin Omar Qari, bila kita baca 9 kali bacaan ni, 7 qiraat, ibarat semua imam tu turun. Turun tu bukan turun Jakazah, yang Yakazah nampak imam tu kan. Jangan salah faham, dia potong video ni kata Ustaz imam turun. Maksudnya kita baca 7 qiraat tu, maknanya ada event penting. Kalau semua qiraat dibaca, dan 2 surah yang ketika diturunkan pintu langit terbuka. Pertama suratul Fatihah, kedua 2 ayat suratul Baqarah akhir. Pintu langit 7 petala langit terbuka. Dan untuk pengantar jemaah sekalian, saya terlibat, Allah takdirkan saya terlibat dengan ruqyah. Nak dinyatakan lagi. Ada satu seorang ni minta maaf, lajak sikit sikit lagi. Ini kadang-kadang kita tak nampak, kita tahu benda gaib. Ini yang dinyatakan oleh orang yang diuji dengan sihir, jin masuk. Ketika dibacakan Al-Fatihah ni, jin tu kata apa? Dia nampak langit tu buka. Cahaya dia pun memang nampak. Dan dia cukup takut, dia sangat marah bila kita baca. Bila lagi marah lagi saya baca. Dia kata macam panahan peti kata. Terbuka. Sebab tu kita Fatihah duduk dalam solat. Kerana kita Mi'raj. Solat Mi'raj, lepas kita Isra', kemudian Mi'raj. Isra' pada rumah sampai ke masjid kan. Minal Umar ilal surah An-Nur kan.
Kemudian Mi'raj. Apa antaranya? Al-Fatihah, kata kunci. Dan surah Al-Hijr ayat 87-88 adalah anugerah terbesar berbanding dunia dan isinya. Itulah 7 ayat yang dibaca ulang-ulang Al-Fatihah. Jadi Fatihah ni bukan perkara yang boleh nampak mudah. Apatah lagi kita baca 7 qiraat pula. InsyaAllah. Mana ada air, buka tutup, kita rukiahkan tu air. Yang mana ada air, ambil peluang. Saya tak beritahu tadi kan. Yang mana ada tu buka lah. Kita buat air Fatihah alang-alang tu, boleh lah insyaAllah. Yang tak ada tak apa, jangan kecewa. Tak usah bimbang. Alamak ustaz tak bagi tahu, tak apa, insyaAllah nanti kita buat lain insyaAllah. Ini adalah baik, insyaAllah kita mulakan terus dengan bacaan Biqiratul Fatihah.